belajar. Kita akan sambung perbincangan bab 9 laju dan pecutan. 9.12 laju seragam dan laju tak seragam. Okey, contoh pertama cikgu. Sebelum tu untuk laju jarak bahagi dengan masa. Okey, jarak per masa untuk formula lah laju. Okey, dari segi soalan, contoh Yusof memandu buah kereta sejauh 150 km. Okey. Jarak dalam gambar ajar cikgu buat jarak 150 km daripada A ke B untuk 3 jam. Untuk 3 jam yang pertama. Okey. Dan 90 km bagi dalam 2 jam yang berikutnya. Jadi jarak dalam untuk B ke C untuk 2 jam yang berikutnya jarak 90 km. Okey. Arahan dia, adakah Yusof memandu keretanya dengan laju seragam? Jadi kita nak jawab laju seragam ke tak seragam. Okey, jadi jelaskan jawapan anda. Jadi untuk jelaskan kita hanya tunjukkan kiraan kita. Okey, belajar tunjukkan kiraan Jadi maknanya untuk 3 jam yang pertama kelajuan dia 150 kita bahagikan dengan 3. Okey, tekan kereta. Kita akan dapat 50 km per jam. Okey. Untuk kelajuan yang kedua 2 jam yang berikutnya ambil 90. Okey, kita ambil 90. Kita bahagikan dengan 2 jam berikutnya. Jadi bagi masa 2 jam. Okey, tekan kereta, terus dapatkan 45 km per jam. Okey, jadi itu untuk laju 2 jam yang berikutnya. Okey, kita bandingkan pengiraan kita 50 dengan 45 sebabkan tak sama nilai dia. So kita tulis ni kelajuan, jadi kelajuan kereta tersebut adalah tak seragam. Tak seragam. Okey. Itu untuk contoh yang pertama. Okey. Okey, contoh yang kedua. Okey. Seekor lebah terbang dari bunga A ke bunga C melalui bunga B. Jadi ada 3 bunga A, B, C. Dia nak A ke C. Dia melalui A ke B dulu, kemudian B ke C. Okey, tengok. Okey, jarak. Kita tengok gambar ajar. Jarak daripada A ke B 250. Masanya 10 minit. Daripada bunga B ke bunga C jarak 75. Masa 3 minit. So, bagaimana untuk mengira kelajuan daripada bunga A ke bunga B seekor lebah ni? Jadi, ambil jarak dulu 250. Kita bahagikan dengan 10. Kita akan dapat, tekan kereta, 25 unit meter per minit. Untuk laju lebah daripada bunga B ke bunga C, macam mana? 75 kita bahagikan dengan 3. So, jawapan, tekan kereta, dapat 25 juga. So, meter per minit. Jadi dalam contoh ni, kedua-dua kiraan laju daripada A ke B dengan B ke C sama. Jadi bila sama, maka kita kelajuan lebah tu adalah seragam. Okey, mudah aja. Okey. Okey, 9.13 laju purata. Okey, laju purata dari segi formula adalah jumlah jarak bahagi jumlah masa. Ni formula untuk laju purata Laju purata. Okey, contoh. Okey. Ali memandu sejauh 120 km dalam masa 2 jam 10 minit dari A ke B. Okey, dari A ke B, Ali memandu jarak 120 masa 2 jam 10 minit. Okey, dia meneruskan perjalanan. Okey, Encik Ali ni meneruskan perjalanan. Okey, 30 km dalam 20 minit dari B ke C. Okey, daripada B ke C, masa je 20 minit sahaja. Dan jaraknya 30 km.
Okey, jadi dia tujuan dia dari A nak ke C. Okey, seterusnya, hitung laju purata. Hitung laju purata. Hati-hati, unit minta anda kilometer per jam. Dalam ada J ni, jam. Okey, jadi macam mana kita nak buat? Okey, kirakan jumlah jarak A ke C dulu. Jadi 120 tambah jumlah, tambahlah tambah 30. Jadi kita dapat 150 kilometer. Okey, jumlah masa 2 jam 10 minit tadi, 2 jam 10 minit. Okey, tambah dengan 20 minit. Okey, kita dapat, okey, minit tambah dengan minit So 2 jam dapat 30 minit. Okey, hati-hati, 30 minit kena tukar kepada jam. So maknanya 2 tambah dengan 30 minit kena bahagi dengan 60. Okey, bagus. Kita bagi 60. Okey, tekan kalkulator. 30 bagi 60 terus dapat 0.5 tambah dengan 2 dapat 2.5 jam. Okey, 2.5 jam. Okey, jadi 2.5 jam masa, jumlah masa. Jadi nak cari purata laju. Purata laju, jarak bahagi dengan masa. Jumlah jarak bagi masa. So, 150. Kita bahagi dengan 2.5. Okey, dapat jawapan dia. Okey, tak apa. Kita pasti tekan kalkulator 150. Kita bahagi 2.5. Kita dapat, dia dapatnya 60 km per jam. Okey, contoh yang kedua. Ali, okey, dari pekan A, bertolak dari pekan A, bertolak dari pekan A, pukul jam 7.35. 07.35 dari pekan A. 07.35 ni sistem 24 jam ni. Tiba di B. Okey, tiba di B 14.55. Okey. Jika jumlah jarak, okey, hati-hati, jumlah jarak adalah, jaraknya 330. Okey. Hitung laju purata. Okey, sekarang jumlah jarak dah ada dah 330 km. Okey, jumlah masa ni macam mana? Ini pukul berapa So mana kita ambil masa tiba tadi, iaitu pukul 14.55. Kita tolak balik dengan 07.35. Okey, hati-hati bila pelajar tolak sebab yang ni minit, ini jam. Okey, 55 tolak 35 kita dapat 20 minit. Okey, 14 jam tolak 14 tolak 7 dapat 7 jam. So 7 jam 20 minit. So sebabkan laju tadi dalam kilometer per jam, so yang 20 minit kena tukar kepada jam. So mana 7 campur dengan 20 per dengan 60. Jadi 20 per 60, kalau pelajar tekan dapat 1/3 tambah 7 dapat 7 1/3. Okey, anda boleh tukar kepada nombor pecahan tak wajar 22/3 jam. Okey, dapat. Okey. Okey, so now jadi laju purata 330 bahagi dengan 22/3. Tekan kita. Tekan 330 kita bahagi dengan 22/3. Pelajar akan dapat 45 per jam. Jadi itu soalan yang kedua. Okey, diberi pukul berapa kena cari jumlah masa dulu. Baik, itu untuk contoh yang Okey, berikut contoh yang ketiga. Okey, hati-hati, jarak dari bandar A ke B 350. Jadi jumlah jarak mana 350 km. Alright. Okey, laju purata. Okey, sebelum tu Ali bertolak dari A. Okey, Ali bertolak dari A pukul ni. Dia masa bertolak, jam bertolak dari A pukul 9.20 pagi. 09.20 mana pukul 9.20 pagi lah. Purata laju 70. Jadi laju purata 70.
kilometer per jam. Okey, pukul berapakah dalam sistem 24 jam Ali akan tiba? Okey, dia tiba di B, Ali ni akan tiba di B pukul berapa? Jadi, yang penting sekali kamu kena kira jumlah masa dulu. Jadi, nak cari masa, nak cari jumlah masa, masa lah jarak bahagilah laju. Okey, ambil jarak tadi 350. Kamu ambil dia punya laju purata tadi iaitu 70. Tekan kereta, dapatlah 5 jam. Okey. Jadi nak dapat masa dia sampai, waktu tiba pukul berapa? Jadi waktu tolak pukul 3, pukul 9.20. So ambil pukul 9.20 tadi, kamu tambah dengan 5. Okey, ini 5 jam 00 lah. Okey, ni maknanya minit, ni jam Jadi pukul 20 tambah 10 dapat 0, dapat 0 juga. Jadi mana 20. Jadi 9 tambah 5 dapat 14. Jadi waktu dia tiba dalam sistem 24 jam. Hati-hati soalan dia. Sistem 24 jam. Jangan terperangkap dengan soalan Sistem 24 jam, mana dia akan tiba pukul 14.20. Jadi ini waktu dia tiba. Okey, itu saja. Sekian, terima kasih.